Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi sanggup menunggu sampai jam 11 lebih sikit. Okey. Alhamdulillah kita bertemu pada majlis ilmu pada malam ini. Okey, saya Datuk Izzi sekarang ni nak memberitahu kepada anda bagaimana kita mahu berubah dan mahu berjaya. Okey, iaitu pertama kita harus ada motif dalam diri kita di mana kita mahu berjaya. Okey, mahu lebih berjaya daripada diri kita sekarang, iaitu bagaimana kita nak naikkan kita punya dalam diri kita ni ada aura. Semua orang manusia yang dilahirkan di atas dunia ni, dia ada aura masing-masing. Okey, cuma terpulang kepada anda nak keluarkan ataupun tidak. Bagaimana caranya, iaitu anda harus blok minda anda daripada cemohan, hinaan orang. Jangan cepat marah, ya. Okey, tapi sebenarnya marah itu adalah satu yang boleh menaikkan kita punya keyakinan. Iaitu bila kita marah, kita boleh tumbuh cermin. Bila kita marah, kita boleh buatkan sesuatu yang mustahil. Tapi jangan kita gunakan kemarahan. So, jadi bila lebih kepada marah, kita akan terdorong kepada benda yang tak baik. So, jadi biar kita gunakan aura kita tu lebih kepada kebaikan. Kita marah. Kita marah kenapa kita susah. Kita marah kenapa kita tak berjaya macam orang lain. Kita marah macam mana saya ni nak jadi seorang yang berjaya macam saya, macam Irfan Khairi atau macam peniaga-peniaga lain, macam kebanyakannya orang Chinese. Kenapa beliau-beliau semua berjaya? Kita tengok, ini tidak melibatkan apa-apa dalam politik. Ini adalah ada pada diri anda sendiri, iaitu aura yang anda perlu keluarkan. Ataupun anda perlu dorongan dari sesiapa. Dorongan ini macam kawan. Dorongan kawan kita ni, banyak kawan yang baik dari yang tak baik. Kawan yang baik ni mungkin dia boleh tolong kita, dia boleh tolong bakar semangat kita. Tapi kalau macam saya cakap saya nak berjaya, tiba-tiba kawan kita ni pula, alah siapalah kau ni. Jangan anggap itu sebagai hinaan ataupun apa. Anggap itu adalah satu pembakar semangat. Dan apabila awak berjaya nanti, awak cakap dengan dia terima kasih kerana telah buat saya marah dalam semangat saya. Bagaimana kita nak mencapai kejayaan itu, kita perlu ada aura untuk mengejar cita-cita kita, impian kita. Perlu anda ingat, iaitu cita-cita, angan-angan dan impian adalah sesuatu yang amat berbeza. Kalau kita ditanya oleh orang, cita-cita nak jadi apa, masa kita sekolah dulu, cita-cita nak jadi apa, cikgu tanya. Saya sendiri, cita-cita saya nak jadi pilot. So jadi saya tak dapat pun jadi pilot. Jadi itu adalah sebuah cita-cita. Jadi pilot jugalah, bawa lori kan. Itu pun kira pilot juga. So jadi saya tak dapat jadi pilot kapal terbang, saya bawa lori. Jadi saya pilot lori, pilot bas, saya bawa bas kilang. Jadi saya pilot juga. Kerana kapal terbang pun bawa penumpang, bas pun bawa penumpang juga. So jadi saya dah capai cita-cita saya. Jadi itu cita-cita yang saya cakapkan ialah ia berbeza daripada impian. Impian ialah satu benda yang tak nampak, yang belum berlaku. Macam awak akan jadi kaya. Dah tersurat awak akan jadi kaya, tapi awak tak tahu. Jadi itu cuma sebuah impian yang awak perlu keluarkan daripada diri awak sendiri. So jadi perlu ada mindset. Biarlah orang nak cakap apa pun kat kita, biarlah orang nak tuduh pun apa pun kat kita, kita senyum, minda ceria. Pagi-pagi kita bangun, kita senyum. Tidur pun kalau boleh senyum. Biarpun orang nak cakap kita gila, tapi kita adalah yang terbaik. Kerana kita menyimpan dalam diri kita, iaitu satu sifat yang untuk menaikkan kita punya kehidupan sendiri.
So jadi mindset kena perlu berfikiran positif, jauhkan daripada fikiran negatif. Jadi ingat mindset, jadi kita ada impian, kita ada mindset kita, okey. Dan lepas itu kita ada kunci kejayaan. Kunci kejayaan itu apa yang awak nak buat dengan berjaya. Takkan nak berdoa. Takkan kita semayang hari-hari minta, ya Allah, ya Tuhanku, kau kayakanlah aku, kau jadikanlah aku orang yang beriman, kaya dan apa. Jadi itu tidak akan jadi kenyataan hanya dengan doa. Allah Ta'ala tidak akan memakbulkan doa kita jika kita hanya berdoa. Dia perlu ada usaha. So, jadi kunci kejayaan adalah kita berdoa dan berusaha. Usaha dalam bidang apa? Itu terpulang kepada anda. Anda nak berniaga apa? Jadi kata nak jual limau. Jangan awak ingat tokel limau ni dah kaya-raya. Nak jual telefon, macam yang ada depan saya sekarang ni, jual telefon, jual laptop, jual apa, minyak wangi ke jual apa. Even jutawan kita tu yang jual gelang, pun dia jadi kaya juga pasal jual gelang. Wahai jual gelang tu pun sekarang kalau kita boleh dapatkan dengan harga RM10, RM15. Magnet dulu ingat. So jadi one drop perfume pun boleh buat orang jadi kaya. Wahai one drop perfume tu sekarang dah banyak jual kat tepi-tepi, dekat pasar raya. Tapi permulaannya tu telah membuatkan orang menjadi kaya-kaya. Permulaan. So, jadi anda perlu jadi orang yang terawal. Jangan kita tengok orang sebelah jual kuih, kuih masak lodeh, awak pun nak jual masak lodeh. Orang tengok orang sebelah jual nasi lemak, awak pun nak jual nasi lemak. So, jadi carilah perbezaan di dalam diri kita sendiri. So, jadi macam saya cakap tadi, kalau cita-cita kita nak jadi Perdana Menteri kata, awak sendiri pun tahu Perdana Menteri dalam Malaysia ni cuma satu. So jadi kalau ribuan orang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, siapa nak jadi timbalan? Siapa nak jadi menteri besar? Siapa nak jadi orang kuat? Siapa nak jadi ketua UMNO? Siapa nak jadi ketua wanita? So jadi dekat situ, itulah masing-masing itu, kalau macam jadi Perdana Menteri itu angan-angan. So jadi dekat sini saya cakap kunci kejayaan ialah awak perlu ada awak punya apa yang nak dibuat, bisnes apa, macam mana. Saya bagi contoh, saya menyertai VIP Club. VIP Club ni. So jadi saya buat tanpa berhenti sehingga ke hari ini. Saya buat, saya ajak orang join kelab kebajikan. Oleh kerana apa? Kerana saya yakin VIP Club boleh membawa orang kepada kejayaan. Kerana dia bermain dalam USD. Dia ada jualan, ada belian, ada orang boleh jual, ada orang boleh beli. So jadi kita pun tahu nilai mata wang boleh naik turun. Betul? So jadi bila dia naik kita untung, bila dia turun kita mungkin tak berapa nak untung. So jadi dekat sinilah kita ada landasan. Kita ada landasan kita. Apa yang ditaja oleh VIP Club semua adalah produk yang macam produk tu pun produk yang bagus. Kalau kita taja produk tu memang bagus. Kalau tak bagus kita pun tidak akan promosikan kepada anda. So jadi lepas tu kita ada juga produk kurus badan. Kalau tak kurus, kalau tak dijamin, kita pun tidak akan promosikan kepada ahli kita. So jadi kalau saya panggil awak jual produk ubat kurus tu, kalau satu produk tu kita boleh untung harga 100, kita boleh untung 50. RM50. So jadi bila kita untung RM50, cuba awak bayangkan satu RM50. Seorang 10 orang RM500. 1,000 orang 1,000 orang dah 100 orang tadi dah RM50. Kalau 1,000 orang dah RM50. Lebih berapa? Saya ni tak pandai mengira. So jadi awak
ambil kalkulator, awak kira elok-elok. So jadi kita targetkan kita punya keuntungan itu daripada seorang. Kalau seorang RM1, 10 orang RM10, 100 orang RM100, 1000 orang RM1000. Awak kira macam tu. So jadi perbanyakkan volume jualan. Banyakkan jual. Jadi bila awak banyak jual, banyaklah dapat. So jadi dekat dalam VIP Club pula, apa yang kita promosikan tu dia ada sistem sistem binary. Jadi kalau kita nak ajak masuk, ajar orang tu pun macam mana nak masuk. Ini awak masuk untuk diri awak sendiri, tapi nak berjaya. Macam mana? Jadi kena ajar orang kita juga macam mana nak berjaya. Jangan sombong ilmu, jangan tamak. Ingat, saya beri peringatan bahawa tidak semua yang diberi oleh Allah Ta'ala itu adalah milik kita. Kalau Allah Ta'ala bagi kita 1 juta, 10% tu ingat bagi kepada orang yang memerlukan, anak-anak yatim. Kalau tak nak bagi 10%, bagi 20%. Tak nak bagi 30%. Nak lebih senang, awak sedekahkan je semua. Ambil cukup-cukup untuk diri sendiri. So jadi dekat situ, di samping kita buat perniagaan, kita juga beramal. Perlu diingat, kebaikan adalah untuk diri sendiri dan untuk orang. So jadi naikkan diri kita, lepas kita naikkan orang. Bila kita naikkan orang lain, orang akan tengok diri kita. Orang akan mencontohi kita, mengetahui bagaimana cara perjalanan kita. So jadi dengan VIP Club ni, kalau boleh kata tu, dapatlah awak mengubah hidup. Mana ada masuk VIP Club terus jadi orang kaya. Kita tak buat skim cepat kaya. Kita tak buat skim-skim yang mengarut. Kita buat VIP Club ni, kita ada bisnes produk, kita ada bisnes jual sabun, kita ada bisnes yang tak ada kena-mengena dengan VIP Club. Tapi VIP Club promosikan. Contoh, cawan ni. Cawan ni Din punya, tapi kita promosikan. Tapi kita akan cop lambang VIP Club kat sini, kita jual. Din cakap harga dia RM3, tapi VIP Club jual RM5. So, jadi RM2 untuk club. RM1 untuk kebajikan masyarakat, RM1 untuk club. Pasal apa? Kami promosikan cawan Din. Din dapat RM3. Tapi kita jual RM5. Jadi macam itulah cara perniagaan kita, iaitu kami mempromosikan kepada anda setiap bisnes yang mendatangkan keuntungan. So jadi jangan berhenti, buat dan terus buat. Jika kita nak berjaya, kita jangan berhenti di tengah jalan, kerana kita tak tahu kejayaan tu datang dalam sekelip mata. Allah Ta'ala bagi saya kejayaan tu datang dengan sekelip mata saja. Kerana apa? Kerana saya pegang satu pegangan, saya pegang satu bisnes, dan saya buat bersungguh-sungguh. Buat selama setahun. Saya buat bersungguh-sungguh. Saya boleh bagi contoh-contoh orang-orang yang masuk dalam VIP Club ni. Dia kalau dah pegang satu tu, dia buat betul-betul, insya-Allah berjaya. Lagi yakin dengan diri sendiri bahawa anda boleh. Anda mesti boleh, dan anda juga pasti berjaya. So, jadi pergaulan, ilmu pengetahuan dan pergaulan. Kita cerita tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan penting, iaitu, saya bagi contoh. Jika anda sekolah tinggi, habis belajar, kita dapat sijil. Sekarang ni kita pergi minta kerja mana-mana pun, sijil tu laku, tapi dia based on pengalaman. So jadi pengalaman saya banyak mengajar saya. Saya dulu susah, so jadi itu adalah pengalaman. Saya dulu tidur di jalanan, itu juga pengalaman. Saya pernah tidur di dalam lori, saya pernah mengalami kesukaran sehingga saya tewas dalam kehidupan. Perjalanan hidup saya amat sedih. Malah saya juga memang kata orang tu difitnah dengan berbagai-bagai cara. So jadi saya tidak pernah putus asa.
Saya teruskan perjuangan saya memegang satunya impian. Tu pasal saya selalu uh, promosikan lagu Jejak Jutawan itu, Memburu Impian. Ingat ya tuan-tuan, perempuan semua, impian, angan-angan dan cita-cita adalah satu yang amat berbeza. So, jadi lebih baik kita ada impian dari kita bercita-cita dan kita berangan-angan. Okay? Impianlah satu-satunya yang sepatutnya kita kejar. Bukan kita kejar cita-cita, bukan kita kejar angan-angan. Itu semua adalah satu sumber dalam kehidupan kita. Bukan tak boleh, tapi just for sebutan saja boleh. Jadi impian anda mahu menjadi seperti mana? Okay. So, jadi pergaulan juga penting macam saya cakap tadi. Kawan-kawan kita ya. Saya kebanyakan kawan-kawan saya ni bagi saya no such thing as best friend. Okay? No such thing as best friend. Kerana apa? Kerana kawan ini lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Okay? So, jadi lebih baik kita memilih kawan. Kalau kita nak berjaya, kita berkawan dan bergaul dengan orang yang berjaya. Jika kita nak musnahkan hidup kita, kita bergaul lah dengan penagih dadah. Okay? Kalau kita nak jadi seorang tukang jahit, kita bergaul dengan tukang jahit. So, jadi perlu kawal pergaulan. So, jadi lepas kita bergaul, kita berjaya dan kita boleh bercampur. Bila kita bercampur dengan orang-orang, pastikan orang-orang tu ada berbagai-bagai ilmu yang boleh kita tuntut bersama. Okay? So, jadi ingat pesan saya, ingatlah apa kata saya tadi, itulah dia impian kita dan yang perlu kita kejar, yang perlu kita kejar sampai dapat. Jangan berhenti tengah jalan. Okay? So, jadi sekian saja. Okay? Jadi kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa pertanyaan lagi yang tak faham, boleh tanya. Okay? Ramai dalam Facebook sana, ramai kawan-kawan saya yang dah berjaya. Boleh tanya dia orang macam mana nak buat, macam mana nak berubah, macam mana nak berjaya. Serendah 340 je pun, bukannya mahal pun. Sertailah keahlian kita. Okay? Saya boleh menyertai dengan 340 pada permulaan. Dan keahlian boleh dibayar berperingkat-peringkat juga boleh. Okay? So, jadi itu semua kita bagi kelonggaran kepada semua. So, jadi dekat sini, apabila anda dah menjadi ahli yang sah, barulah ilmu itu kami share bersama saya. Saya juga boleh datang turun berjumpa dengan anda. Iaitu, saya hanya berjumpa dengan ahli yang menyertai. Kalau sekadar awak cakap-cakap saja, saya tak. Pasal apa? Ilmu bagi saya terlalu berharga. Okay? Sekian saja. Okay? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.